Dia dengar tak cerita tentang azab tu? Dengar kan? Dengar tak cerita tentang dahsyatnya orang tak sembahyang? Dengar kan? Salih ala Muhammad. Dengar tak cerita tentang dahsyatnya azab yang Allah nak sediakan dekat dalam neraka nanti kepada orang tak sembahyang? Dengar kan? Tapi pasal apa dia tak sembahyang? Pasal hati dah mati. Waktu nombor satu sekali, tanda hati mati ni, dia sanggup tinggal sembahyang. Orang sembahyang ni tuan, orang yang tak sembahyang ni, buat baik biar aku mana pun, rajin sedekah lah, menantu dia tu baik lah, lembut lah menantu dia tu, jalan subhanallah, pijak semut pun tak mati. Semut pijak dia mati. Oh gitu nak abang terlembut semua. Baiklah, cakap lembut lah menantu dia ni, subhanallah. Tengok tu siapa tu Tuan Haji? Nampak ya Allah baiklah menantu saya, baru kahwinnya dengan anak saya ni. Alhamdulillah baguslah Tuan Haji dapat menantu lebih baik lebih tu, subhanallah. Rajin tolong orang kenuri kenara dia lah pergi ke depan, orang mati dia lah turun dalam kubur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan, ada orang gitu. Jangan jumpa anak muda tu. Kalau jumpa anak muda tu, oh baiklah, kemaslah. Kok kampung ni muka ni merelit main panas, suka tolong orang. Sallallahu alaihi wasallam. Susah dia ada anak dia duduk rumah ni, tolong aku Ustaz ni, saya main lah ni juga Pak Long. Tu ada orang budak-budak anak muda tu jenis baiklah. Dia kata ni menantu saya ni baik, tak ada orang dah, satu aja tak mayang tapi dia baik. Kalau tak semayang dia tak baik. Betul? Kalau tak semayang tak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita angkat tangan, kita sama-sama baca supaya Allah jauhkan kita daripada musibah dan wabak ni. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Yang dihormati tuan pengacara majlis, yang dihormati pengerusi Masjid An-Nur, Salih ala Syekh Muhammad, mana? Apa nama tempat ni? Apa? Gua Perahu. Minta maaf. Teringat tak, saya lupa pula dah. Salih ala Syekh Muhammad, seluruh edan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan perempuan yang dirahmati sekalian, alhamdulillah. Pertama-tamanya, tuan-tuan nampak gaya takut kat saya sungguh ni. Pekat lari Johor. Depan saya cerah. Salih Semat. Alhamdulillah, jaga SOP agaknya. Tak apalah tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan Salih ala Syekh Muhammad, dan terima kasih pada pihak masjid yang berkesudian untuk menganjurkan program pada malam ni, insya-Allah dalam keadaan kita masih mengikuti SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan sedikit usaha tu Allah akan menjauhkan kita daripada wabak. Tuan-tuan, tajuk yang nak kita bincang pada malam ni, Salih ala Sayyidina Muhammad, tanda hati mati. Ni benda penting tuan-tuan. Pasal kita hidup bukan yang hati yang kita bincang ni, bukan hati ni. Kalau hati ni rosak, pergi buat operation, pergi berubat, insyaAllah kot, kan Ustaz Samad. Setakat mana doktor boleh pergi perbetul-perbetul itu, insyaAllah kot. Tapi bukan hati tu yang nak kita bincang ni. Yang kita nak bincang ni nama dia hati nurani, hati dalam, hati batiniyah kita tu. Qalbun batiniyah tu, hati Salih ala Syekh Muhammad yang jenis batin, yang dengan hati ni kita nak hidup dengan hati ni, kita nak bermuamalah sesama manusia dengan hati ni, kita nak beribadat dengan Allah pun dengan hati ni. Bahkan seluruh daripada kehidupan kita ni memerlukan kepada hati ni. Nama hati yang batin, bukan hati yang zahir ni, hati yang batin. Hati yang hidup istimewa kehidupannya. Sebab tu selalu orang gelak, orang panggil seorang itu dengan sesuai dengan hati dia. Kalau dia tu jenis orang baik, nanti orang kata dia ni hati baik. Salih ala Syekh Muhammad. Nah, kalau orang tu panggil buruk, dia ni hati busuk. Salih ala Syekh Muhammad. Dia ni hati kau ni, dia ni hati lagu tu. Biasa orang akan panggil ataupun kenal seorang itu dengan hati dia. Boleh faham tak nak? Tu muamalah. Dengan manusia lagi, orang boleh kenal kita dengan perilaku perbuatan hati kita, apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila Salih ala Sayyidina Muhammad qulubikum. Sungguhnya Allah tak tengok akan wajah kamu ni, Salih ala Sayyidina Muhammad. Wa amwalikum, ataupun harta benda kamu Allah tak pandang. Walakin yanzuru, adapun akan tetapi Allah akan melihat kepada hati-hati kamu. Hubungan kita dengan Allah ni tuan-tuan, Allah akan tengok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan hati-hati kita ni. Sebab tu pentingnya urusan hati dalam kehidupan kita ni tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pentingnya urusan hati ni nak jaga. Hati ni dia ada 3 peringkat. Yang pertama dia panggil hati hidup. Hati hidup ni tuan-tuan, apa saja yang jadi dalam hidup dia semua bagi kesan. Hati hidup. Hidup dalam majlis ilmu ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengar ilmu cerita syurga neraka masuk dalam hati dia. Dengar tazkirah peringatan sentuh hati dia. Dapat ilmu sikit-sikit boleh buat amal. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia menaik kereta, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, naik kereta, tengok-tengok ada orang insiden, dia jadi takut. Dia jadi gelisah. Dia tengok orang sakit, jadi manfaat kat hati dia. Dia tengok orang mati, jadi manfaat kat hati dia. Ni hati hidup nama dia. Apa saja yang jadi dalam sekeliling dia, semua jadi manfaat kat dia. Dia tengok orang rajin ibadat, dia terkesan kat hati dia. Dia tengok orang malas ibadat, terkesan kat hati dia.
Dia tengok orang rajin sembahyang, terkesan kat hati dia. Dia tengok orang tak boleh baca Quran, terkesan kat hati dia. Orang macam ni hati dia hidup. Hati dia hidup. Sebut nasihat, sentuh hati dia. Cepat respons, hati hidup. Orang yang hati hidup mudah menangis. Sebab dia selalu terasa dosa dalam hati dia. Tuan-tuan, salih sama ni. Kita nak buat bandingan bagi tuan-tuan boleh faham dulu. Nah, Allahumma salli sama. Dia mudah teriak. Dosa apa aku buat hari ni? Keluar ayat mata dia. Oh, teringat dulu zaman-zaman jahiliah tu. Zaman baru mai duduk kat Pulau Pinang ni, mai daripada kampung apa semua duduk kerja kelang. Salih Allah Syahmat naik motor bawa sini round island apa semua, bawa girlfriend, bawa acipi. Salih Syahmat duduk tepi laut apa semua, duduk peluk-peluk apa semua. Teringat-teringat tu keluar ayat mata. Menangis, hati hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hati hidup ni juga dapat menyelami perasaan orang lain, hati hidup. Dia tengok orang susah, hati dia jadi susah. Dia tengok orang sakit, dia kena nak tolong macam mana, takat mana yang dia boleh tolong. Dia tak kisah kadang-kadang dia hilang harta, kalau dia boleh tolong orang tu satu kegembiraan untuk dia. Ni orang yang hati dia hidup. Allahumma salli ala anda. Kita berjumpa dengan orang-orang macam ni tentang hidup, hati dia hidup. Kalau dia nak bercakap dengan orang, dia lapik bahasa yang dia nak cakap sebab dia berasa macam dia bercakap dengan diri dia sendiri. Nabi sebut, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap benda. Dengan maksud kata apa? Ihsan ni dia nak bermuamalah dengan orang, dia nak bercakap dengan orang, dia nak buat apa pun dengan orang, dia letak diri dia kat tempat orang tu. Kalau aku buat lagu ni, orang ni jadi suka tak? Kalau aku buat macam ni, kalau orang buat macam ni kat aku, yang aku nak buat kat orang ni, apa rasa aku? Ini ihsan. Ihsan ini dia akan main pada hati orang yang hati orang-orang yang hati dia hidup. Allahumma salli. Sampai kepada kemuncak orang yang hati hidup ni, ibadat dia kepada Allah sangat seronok. Sangat seronok. Dia menilai semua dengan pandangan mata hati dia. Allahu Akbar. Salli ala sayyidina Muhammad. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ni hati. Kamu ibadat kepada Allah seperti mana kamu nampak Allah. Tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. Benda ni semua benda hati. Mana boleh nampak salih alaihi wasallam? Macam mana kita nak ibadat seolah-olah macam kita nampak Allah? Ni dia panggil dua peringkat ihsan. Dua peringkat ihsan. Peringkat ihsan yang pertama dia panggil musyahadah. Musyahadah ni lagu mana? Buat ibadat ni berasa macam Allah duduk depan kita. Bukan zat Allah tu, bukan boleh nampak Allah tu, tapi kita berasa macam kita nampak Allah tu. Lagu mana? Tak tahu. Tak ada ni kita ni yang boleh sampai ke peringkat tu kita rasa. Ku ada para sahabat, ku ada para waliullah, wallahu alam. Macam mana rasa dia? Tak tahu nak cerita, nak gambar tu tak erti. Tapi paling tidak kita masih duduk dalam peringkat ihsan, peringkat bawah sikit, nama dia muraqabah. Muraqabah ni apa? Dia buat ibadat, dia berasa Allah duduk tengok dia. Tuan-tuan mayang maghrib ni. Tuan-tuan berasa tak macam Allah duduk tengok kita? Tuan-tuan pernah tak tuan-tuan semayang, tok guru yang mengajak tuan-tuan semayang, dia duduk tepi kita. Kita semayang, tok guru kita duduk, yang ajak kita semayang tu, dia duduk sila tepi kita ni. Mayang kita lagu mana tuan? Eloklah semayang, pedoh bukan main lah, baca tertib lah. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tasbih elok bukan main, rokok betul bukan main. Sujud tu dia perkemas elok. Pasal apa? Duk berasa macam tok guru yang ajak dia semayang tu duduk sebelah dia, duk tengok dia. Yang ni tuan-tuan, sepatutnya pada setiap semayang kita, pada setiap baca Quran kita, pada setiap zikir kita, pada setiap puasa kita, pada setiap amalan ibadat kita buat, bukan tok guru kita tengok, Allah tengok kita. Kalau Allah tengok, kita ingat tadi awal tadi, kata hadis sebut dah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kalau Allah tengok, bukan setakat tengok kita berdiri semayang rokok sujud kita. Allah tengok sampai apa yang ada dalam hati hang tu. Maka sembahyang dia
Dia punya nak jaga sampai dia takut dalam hati dia merewang pitang mana. Pasal dia tahu Allah tengok dia bukan sakat berdiri sembahyang tu. Allah tengok sampailah hati dia. Faham ke tak faham saya duk cerita ni? Penat cakap tuan. Dah lah gelap ni, rasa macam gelap. Oh, saya mana? Boleh faham tuan? Kalau boleh nak pi peringkat tu. Kalau boleh nak ibadat kita ni, peringkat tu. Sebab tu Allah sebut wa aqimus solah. Allah kata dirikan sembahyang. Salli ala sayyidina Muhammad. Wa atawuz zakah. Tang keluar zakat, Allah kata keluar zakat. Betul, nampak betul buat keluar zakat. Keluar betul lah. Tapi tang semayang Allah kata berdiri. Allah tak kata buat semayang. Lakukanlah semayang. Allah kata, dia guna perkataan qum, diri. Pasal apa? Ulama sebut, bila kita semayang, diri semayang ni bukan tang berdiri itu saja. Tapi bawa dalam urusan kehidupan kita tu semayang kita tu. Jadi kalaulah orang yang ada sifat ihsan tadi ni peringkat muraqabah ni, bukan musyahadah tadi ni, peringkat muraqabah ni, peringkat bawah ni. Bukan setakat dia semayang dia berasa Allah tengok dia, dia berjalan pun dia berasa Allah tengok dia. Dia pergi kerja pun dia berasa Allah tengok dia. Dia duduk dekat dalam office dia duduk makan, dia duduk mandi, dia duduk bersembang, dia buat apa pun dia duk berasa Allah tengok dia. Kalaulah sentiasa, setiap waktu, setiap masa kita berasa Allah duk tengok kita, agak-agaklah kita boleh tak buat maksiat? Agak-agak boleh tak kita buat benda tak elok? Agak-agak boleh tak kita mengata ke orang? Kita mengumpat orang? Kita fitnah orang? Kita duk pergi tengok benda-benda tak elok? Kita bercakap benda-benda tak elok? Kita pegang benda-benda yang tak patut kita pegang? Pada waktu tu kita duk berasa Allah duk tengok kita. Bawa tu roh semayang tu kat luar tu. Ni peringkat muraqabah. Hanya orang yang hati dia hidup saja dia boleh rasa yang ni. Faham tak? Keluar daripada dua rasa ni dia tak ada lagi. Ihsan tak ada kat dia. Ihsan ni yang Nabi kata anta'budallaha ka'annahu taraha fa illam takun taraha fa innahu yaraka. Kamu ibadat pada Allah sebenarnya kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah tengok kamu tu. Dua peringkat ni keluar pada dia, turun bawah sikit, dah tak ada sifat ihsan kat dia lah. Tak ada lah. Dia tak duduk dalam sifat ihsan. Maka lepas pada tu dia masuk lagi satu, dia panggil hati sakit. Mula-mula tadi hati hidup. Hati hidup. Semua saya dah cerita dah tadi, hati hidup ni apa kesannya. Salih alaihi wasallam dalam kehidupan kita lah, ibadat kita, pada manusia, pada Allah. Lepas pada hati hidup ni, dia mai peringkat kedua, hati sakit. Bukan sakit hati tu kalau orang buat kencing kita. Suruh bangkit, tiba-tiba tak bangkit. Contohlah. Bangkit apa tau? Faham tak faham sudah? Kan saya mana? Sakit hati geram tu. Tu sakit hati, tu marah ke orang sakit hati. Tak, yang ni hati sakit. Hati sakit ni maksud apa? Hati sakit ni hati dah mula rosak. Dia kalau pengajaran duduk depan yang sepatutnya bagi pengajaran ke dia tak kerti nak timbang macam mana dia nak terima dah. Dia tengok kematian mai depan dia nampak mati tu, duk berasa macam nak ambil iktibar tapi tak mau nak jadi iktibar. Pergi duduk dalam majlis ilmu, dengar kuliah. Ni kita macam kita ni. Salih ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, cerita bab semayang, cerita bab ibadat, cerita bab syurga, cerita bab neraka. Ni yang mai ni tanda hati tu duk hidup lagi. Tapi nak tengok hati tu hidup ke sakit ke, tengok balik lagi. Ilmu yang kita mengajak ni jadi manfaat dekat kita. Faham tak ni? Ada orang balik lagi, ustaz cerita, buat amal ni, dia lekat amal tu. Kita balik-balik, amal tu tak boleh lekat dengan kita. Nak buat tu lagi, dia jadi malas, nak buat lagi, dia tak seronok. Bila kita buat lagi, kita rasa tak syok. Tanda hati sakit. Boleh faham tak, tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, macam mana nak cerita bagi faham tak? Boleh faham ke tak? Kalau hati orang tadi ni, hati yang sihat ni, hati yang hidup ni,
Dapat ilmu terus lekat jadi amal. Sebab mudah masuk. Cahaya ni, syurga masuk. Cerita ilmu apa, masuk. Hati jernih, seronok. Hati sakit, nak masuk, tak masuk. Masuk, saya keluar balik. Dapat ilmu, tak dia nak buat amal. Tengok benda-benda kat depan. Jadi waktu dia nak sebut apa-apa satu kat orang, bila dia muamalah dengan orang, dia nak berasa sakit hati tu. Dia nak berasa aku tak patut buat ni, tapi dia buat juga. Kita faham tak ni? Kalau aku buat macam ni, dia mesti sakit hati ni. Dia tahu. Kalau aku kata kat dia ni mesti sakit hati ni. Boleh tak kalau kita buat satu bagi sakit hati orang? Islam ajak tak kata? Ni faham tak faham aku cakap ni? Bertutup mulut semua ni pasal apa? SOP. Kita kalau ceramah orang senyum ke, orang buat muka ke, kita nampak kita orang ni respon ni. Lah ni main ceramah tu kita tak tahu hampa ni gelak ke, hampa marah ke, hampa jelek. Tak tahu. Kita nak respon tak erti. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Islam tak bagi kita duk buat zalim kat orang. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. La darara wala dirara. Jangan duk buat zalim kat orang dan jangan duk balas zalim dengan zalim. Nabi SAW sebut. Buat zalim kat orang mana? Buat sesuatu bagi orang susah. Buat sesuatu yang menjahanamkan orang. Dia tahu dia buat satu benda tu, sehari orang tu jadi susah dengan dia. Dia tahu. Dia kata kat diri dia, kalau aku buat juga ni, orang ni mesti susah. Orang ni mesti sakit. Orang ni mesti geram. Orang ni mesti marah. Dia tahu tu menandakan hati tu masih ada lagi. Tapi pada waktu yang sama, dia masih buat benda tersebut. Dia dia geram dia pasal. Dia nak melingkup dia pasal. Tak kira apa. Dah faham tak ni? Ya, ada orang buat panggil aku ni. Ada tuan. Allahumma salli alaihi. Dia buat satgi dia menyesal. Dia kata kat kawan dia, fitnah. Tuan, saya selalu pesan tak mana-mana saya pergi. Nabi kata apa? Orang yang paling ramai masuk neraka. Ramai orang masuk neraka. Pasal apa? Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 2 lubang. Satu lubang ni mulut ni, satu lubang faraj. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang yang dilempar dalam neraka bainal masyriq wal maghrib. Antara timur dengan barat. Pasal apa? Pasal satu perkataan yang keluar pada mulut dia. Ada orang yang ada pahala pi depan Allah muflis. Kosong. Apa pun tak ada. Pasal apa? Pasal bagi habis ke orang yang dulu dia pernah fitnah waktu hidup di dunia. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu, kalau ada mai cerita kat kita WhatsApp ke, cerita orang bercakap ke, ada nama orang tu, tuan-tuan tak sah duk gatai tangan nak pergi forward hantar ke orang. Kalau kita tak tahu betul ke salah. Faham tak ni? Tiap-tiap hari dapat tak? Dapat. Hari ni pun dapat berlambak. Respon daripada kemarin punya pembentangan belanjawan, 2 hari ni mesej masuk dalam grup tu tuan-tuan, duk cerita pasal orang je. Betul tak ni? Kau faham ke tak faham cerita ni? Setuju ke tak setuju ni? Tuan-tuan, macam-macam cerita kita dengar. Entah betul, entah salah. Orang yang beriman kepada Allah, Allah kata apa? Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mai satu cerita dekat kita, satu berita dekat kita, Allah kata apa? Fatabayyanu. Cek dulu. Tuan-tuan, kita duk buat perut ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan,
Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau forward duduk bincang bab tu pun tak jadi apa-apa. Baik duduk diam, baik-baik kita. Ni duduk berkelahi pasal SOP masjid, marah tiap-tiap hari. Maki habis, tok-tok guru ahli ulama semua masuk neraka habis. Salih Allah Muhammad dah. Mana? Tulis dalam Facebook ni. Ulama ni masuk neraka, tok guru ni masuk neraka. Pasal apa? Pasal tak bagi orang pergi masjid. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan duk dapat tak mesej-mesej ni? Kita kata astaghfirullahalazim. Dok siapa kita ni sampai nak menerakakan tok guru ni? Kita ni alim terang mana ni? Sampai nak kata tok guru, alim ulama yang besar-besar, tok mufti ni semua masuk neraka ni. Alim terang mana ni? Tuan-tuan, saya sedih duk tengok kat bawah tu yang komen-komen tu. Allahu Rabbi Subhanallah. Saya tengok agak yang duk komen tu. Yang duk komen, Menteri Agama ni masuk neraka. Saya komen tu. Kita tengok siapa dia ni. Kerja apa? Ulama tang mana ni? Kukutlah dia ni alim ulama hebat-hebat kan, mana tahu kita nak ambil juga fatwa-fatwa daripada dia. Kukut ada fatwa lain yang boleh kita pakai apa semua. Odak pomen. Odak buka restoran. Saya Muhammad. Itu tuan. Ya Allah Rabbi, nak cerita bergaduh kat bawah ni. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau kita tak ada ilmu tentang dia, kita tak tahu betul ke salah ke, Nabi kata apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, cakap yang baik-baik. Kalau tak mampu, duduk diam sudah. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab sagi bukan orang masuk neraka, takut kita sagi masuk neraka. Ingat kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang paling aku takut sekali ni ialah kamu besarkan diri kamu. Kata Sayyidina Umar. Apabila kamu mengatakan kamu ni muslimin yang sebenar, maka yang takutnya kamu ialah orang kafir. Apabila kamu mengatakan akulah ahli syurga yang sebenar, maka takutnya kamulah ahli neraka tempatnya. Bila kamu mengatakan akulah yang paling alim, maka takutnya kamulah yang paling jahil. Saya lihat Muhammad. Faham tuan-tuan? Yalah, duk mengumpat orang, duk mengata orang. Dapat satu nama kat kita, mai cerita apa ada je cerita nama orang, duk diam-diam tak tepi lah, tak duk share, tak payah duk forward lah. Tak duk hantar, tak apa, biar dia berhenti tang kita, tak apa, sebab kita tak tahu betul salah tuan-tuan. Saya Allah semak cukup-cukup lah duk balah ni. Duk mai COVID-19 ni bukan suruh berbalah bergaduh, duk suruh bersatu, duk elok. Mari kita sepakat macam mana cara kita nak buat ni. Salih Azman, Allah nak tengok yang tu. Tu bergaduh, kau ni kata kau ni kata kau ni kata kau ni. Syaitan tepuk tangan. Tuan-tuan, Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, nah, dia tahu kata benda tu salah, tapi dia duk lajak nak buat juga. Lepas tu lagi, dia menyesal. Ni tanda hati sedang sakit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas main hati sakit ni, dia masuk peringkat ketiga. Lebih teruk, hati mati. Bila hati mati ni tuan, tak boleh buat apa macam orang mati ya. Tadi dia pikir juga, bila nak buat ke orang, pikir, telajak buat juga. Yang ni tak pikir, dia terus buat dah. Dia dah tak fikir dah perasaan orang. Dia dah tak fikir dah kesan apa yang akan jadi bila dia buat benda tu. Dia dah tak fikir dah nanti macam mana nanti dia akan masuk neraka, dia masuk syurga. Tak fikir dah. Ni tanda. Dan malam ni kita nak bincang tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 7 tanda hati mati. Kalau dah habis lah. Waktu SOP ni tak boleh lama-lama sangat. Ini 7 ni insyaAllah. Satu tu salli ala Sayyidina Muhammad. 7. Lebih kurang ke 12 hari kita berhentilah insyaAllah. Boleh ke 12 hari?
Boleh lah, hangpa tunggulah aku nak balik. Nak tengok apa tanda hati mati ni. Yang pertama tuan-tuan, tanda hati mati ni, dia dah berani tinggal semayang. Allahu Rabbi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sembayang 5 waktu ni benda wajib. Meninggalkan dia berdosa besar. Bukan setakat wajib bertaubat, wajib qadha yang dia tinggal. Orang yang tinggal satu semayang daripada banyak-banyak semayang, satu dia tinggal, satu tu berdosa besar dan wajib bertaubat dan wajib qadha. Walaupun hanya satu, 90 tahun dia hidup, satu je dia tinggal, satu tu berdosa besar, satu tu wajib bertaubat, satu tu kena qadha. Dia faham kan? Muhammad. Orang yang tak solat bukan setakat kena azab kat dunia. Dia akan melalui azab yang dahsyat dalam kubur, dia juga akan melalui azab yang sangat dahsyat nanti di akhirat. Hidup dunia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak berkat. Orang tak mayang ni hidup tak berkat. Tak ada dalam jaminan Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Orang yang tak sembahyang subuh, dia duduk, Allah tak bagi dekat dia jaminan dalam hidup dia. Allah tak jaga dia, Allah tak protect. Hang buatlah sendiri, hang jalan sendiri. Salli ala Sayyidina Muhammad. Seri wajah dia ni akan dicabut oleh Allah. Itu kalau kita tengok orang tak semayang tuan-tuan, dia bukan tak cantik, dia cantik, putih kadang sebab pakai produk pi macam-macam. Tapi seri itu tak ada. Seri orang tak semayang dia panggil. Buat apa pun dalam hidup tak jadi. Kalau jadi pun dekat dia, bukan berkat tapi istidraj. Menega jadi. Dulu waktu semayang, menega tak apa jadi, ingat? Ni. Dia mula tinggal semayang, lagi menega, lagi maju. Lagi menega, lagi laku. Bisnes makin maju. Dia tak ada semayang. Waktu dia tak ada semayang tu, bisnes lagi masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Yang tu bukan berkat. Yang tu nama dia istidraj. Allah bagi itu bukan sebab Allah sayang, Allah bagi itu sebab Allah nak hukum dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masuk alam barzakh, mati su'ul khatimah. Alam barzakh masuk, ada berapa benda yang dia akan dapat. Yang pertama, dibawa api daripada neraka, dipanggang dia siang dan malam. Pada setiap waktu tu, kalih kat ni, macam ikan bakar. Kalih kat ni, daging luruh. Lepas tu, mai ulang. Ulang yang bila ulang ni patuk dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 70 tahun punya bisa dia. Satu waktu dia mai. Satu waktu lagi dia tinggal, dia mai lagi. Patuk pula yang bisa tadi tak habis lagi. Bangkit di padang mahsyar, tak ada bincang dah. Mai ditarik satu besi daripada neraka, dimasukkan ke mulut dia, dia tarik melalui dubur dia, lalu terus dilempak masuk ke dalam neraka saqar. Tuan-tuan dengar tak azab semayang ni? Dengar tak? Kita dengar ni kita takut, kita nak tinggal semayang tak? Kita tak tinggal semayang dah. Ni kita yang duduk dalam masjid, kita tak tinggal semayang. Bahkan daripada kecil orang duduk abang kita, jangan tinggal semayang. Walaupun kita tak tahu apa azab tinggal semayang, mak kita tak pernah cerita apa azab, cuma teringat mak pesan, hang nak jadi lagu mana, hang nak buat apa, hang nak buat apa pun dalam hidup, hang nak kerja apa pun, satu je mak nak pesan kat hang, jangan tinggal semayang. Sampai tua kita tak tinggal semayang. Betul tak ni? Tuan-tuan, tak sampai 20% pun orang Malaysia yang sempurna semayang 5 waktu sehari. Tahu tak? Lebih 80% orang Melayu Islam di Malaysia ni yang tak sempurna semayang 5 waktu sehari. Faham tak? Dia dengar tak cerita tentang azab tu? Dengar kan? Dengar tak cerita tentang dahsyatnya orang tak semayang? Dengar kan? Salli ala Muhammad.
Dengar tak cerita tentang dahsyatnya azab yang Allah nak sediakan dekat dalam neraka nanti kepada orang tak sembahyang. Dengar tuan-tuan. Tapi pasal apa dia tak sembahyang? Pasal hati dah mati. Waktu nombor satu sekali, tanda hati mati ni, dia sanggup tinggal sembahyang. Orang sembahyang ni tuan-tuan, orang yang tak sembahyang ni, buat baik biar aku mana awal. Rajin sedekah lah, menantu dia tu baik lah, lembut lah menantu dia tu, jalan subhanallah, pijak semut pun tak mati. Semut pijak dia mati. Oh gitu, nak abang terlembut sungguh. Baiklah, cakap lembut lah menantu dia ni, subhanallah. Tengok tu siapa tu Tuan Haji? Nampak ya Allah, baiklah menantu saya, baru kahwinnya dengan anak saya ni. Alhamdulillah, baguslah Tuan Haji dapat menantu baik lagu tu. Subhanallah, rajin tolong orang kenuri kenara, dia lah pergi ke depan. Orang mati dia lah turun dalam kubur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, ada orang gitu. Jarang jumpa anak muda tu. Kalau jumpa anak muda tu, oh baiklah, kemaslah. Kok kampung ni, muka ni merelit main panas. Suka tolong orang. Sallallahu alaihi wasallam. Susah dia ada anak dia duduk rumah ni, tolong aku Ustaz ni, saya main lah ni juga baklong. Tu ada orang budak-budak anak muda tu jenis baiklah. Dia kata ni menantu saya ni baik, tak ada orang dah, satu aja tak semayang tapi dia baik. Kalau tak semayang dia tak baik. Betul? Kalau tak semayang tak baik. Lepas tu nak cari calon menantu tuan-tuan, tengok mayang tak mayang. Tuan duk kerja pejabat ni, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, buka meniaga ke, nak cari orang kerja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nak cari menantu, nak cari orang kerja, nombor satu sekali tanya mayang lu. Nak ni mai bawa resume tebal-tebal ni. Tahu resume? Orang tu orang minta kerja, mai tak kat depan kita. Sallallahu alaihi wasallam, nama apa? Nama sekian-sekian. Duduk mana? Duduk Gua Peru. Ya. Sekolah mana? Dia kata apa? Tanya apa banyak ingat tu. Surat dah tengok kat situ. Wah, tu pakai balik ayat dia. Ni mai duduk tak tanya apa dah. Sila duduk. Sebelum saya nak tanya semua-semua ni, nak tanya apa-apa semua soalan ni, saya nak tanya satu soalan paling penting sekali. Apa dia? Semayang 5 waktu cukup dah? Saya nak tanya tuan-tuan duduk kat sini semua ni, semua kerja kemas-kemas ni, jadi panel interview ni, tanya tak soalan ni betul-betul lah, masuklah senarai tak tanya soalan ni. Ni faham ke tak faham ni, tanya hanggup budak kuli budak ni. Tak ada orang tanya, saya ingat tu soalan penting nak tanya tu. Tanya semayang cukup 5 waktu tak sehari? Dia tu nanti nak kerja bawah kita ni. Dia nak pegang amanah yang kita nak bagi kat dia. Tuan-tuan ambil dia kerja bukan saja. Patut benda tu kita buat sendiri, tapi kita tak dan nak buat, maka nak tolong buat Azad. Bukan setakat nak kerja dia buat. Kerja apa yang kita buat, dia ada satu benda yang kita kena jaga, nama barakah. Berkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Isa AS dalam satu riwayat, dia lalu satu kawasan kubur. Dalam kubur tu duk dengar orang tu tengah duk kena seksa. Kemudian dia doa pada Allah, dia nak jumpa, dia nak tengok apa orang ni buat. Lalu doa pada Allah, orang tu dihidupkan balik. Sebab salah satu mukjizat Nabi Isa AS, dia menghidupkan orang mati dengan izin daripada Allah. Dia tanya soalan pertama, hang ni pasal apa? Hang tak semayang ke? Semayang. Isteri hang tak semayang ke? Semayang. Keluarga hang ada yang tak semayang? Semayang. Pasal apa tanya isteri apa semua, keluarga apa semua? Tanya dia sudah kan? Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kawan tu pasal dia ambil apa ni, dia kerja kat tukang kayu, pergi cari kayu api. Ambil upah pergi cari kayu api. Lepas tu balik dalam perjalanan tu dia lapar, dia singgah, dia berhenti makan. Lepas tu ada benda melekat kat gigi dia, dia ambil kayu api yang orang dah bayar upah dia tu.
Ambil colek sikit, buat colek gigi. Tak minta izin pada Tuhan tu. Allah soal dia kata aku tak boleh nak jawab. 70 tahun dia tanya benda ni aku tak boleh jawab. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam satu riwayat kisah, seorang lelaki dia pergi mengadu dekat Nabi SAW, cerita tentang hidup dia susah. Pasal apa hidup susah? Tak tahu lepas satu bertimpa, lepas satu timpa. Nabi tanya, tak semayang ke? Dia dah semayang. Isteri hang tak semayang ke? Semayang. Anak-anak hang tak semayang ke? Pasal apa tanya isteri anak-anak? Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu ada malaikat mai habaq. Dia semayang, isteri dia semayang, anak-anak dia semayang. Rupanya kat atas rumah dia ada satu tulang orang tak semayang dekat kat situ. Burung terbang pergi ambil tulang tu pergi lepas. Ada tulang orang tak semayang, hilang barakah tempat tu. Wallahu alam tuan-tuan, riwayat. Saya tak sebut hadis. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, nak abang kata, rumah kita kalau ada orang yang tak semayang dalam rumah kita, hilang barakah, hilang berkat dalam rumah kita. Tempat kerja kita yang kita duduk kerja tu, kalau ada orang yang tak semayang dalam tempat kerja kita tu, Allah cabut barakah dalam tempat kerja kita. Pulullah nak buat bagi jadi elok. Pulullah nak buat bagi jadi cantik. Tak boleh nak jadi cantik, tak boleh nak jadi elok. Pasal apa? Pasal ada orang tak mayang kat dalam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul tuan-tuan? Kita duk buat kerja, buka syarikat, duk harap bagi Allah bagi rezeki murah. Doa bukan main, panggil orang baca Yasin, panggil orang buat tahlil kat dalam rumah, kat dalam pejabat kita bila kita buka pejabat kita supaya berkat main masuk kat dalam tu. Tiba-tiba interview, tahu orang tu masuk dia tak semayang. Faham tak ni? Patut tak soalan paling pertama sekali nak tanya hang semayang ke tak? Tuan-tuan faham ke tak ni? Lepas ni tukar soalan interview. Soalan nombor satu sekali tanya ni. Ni saya nak tanya, sebelum saya nak tanya semua soalan-soalan yang lain, kamu semayang ataupun tak? Cukup tak 5 waktu semayang? Dia dengan confidentnya, dia kata apa? Saya ni seorang yang sangat committed dengan kerja yang diamanahkan kepada saya. Kalaulah waktu tu bertembung di antara saya nak kena semayang dengan saya kena selesaikan kerja, Tuan, saya akan selesaikan kerja saya dulu, biar nanti saya qada semayang saya. Dia tak bagi confident tak? Kita pun kata kat dia, tak apa, qalu inna lillah. Ahlan wa salam wa marhaban bikum, hai bye bye. Pergi balik dulu. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan Allah saya semak balik. Nak main ni jadi menantu kita ni. Main naik motor RX ding main depan rumah kita. Kata anak perempuan kita, saya semak tu calon menantu mak ayah dah main lah. Oh, anak kita, abang kita betul lah ni. Kalau dulu mak ayah bawa balik. Tunjuk ni ada anak Pak Long ni duk berkenan kat hang, hama ataupun tidak. Senyap dia. Lepas tu keluar air mata. Orang tua-tua kata, tengok air mata tu sejuk ke panas? Kalau sejuk dia takut. Gitulah lebih kurang. Faham ni? Kalau panas lebih kurang lagu tu lah. Lah ni terbalik lah. Lah ni anak perempuan bawa balik. Saya bawa balik kata apa? Tu ayah. Tu menantu mak main dah tu. Lepas tu mak dia pun senyap keluar air mata. Dia pula rasa air mata mak dia. Di Allah Subhanahu tuan-tuan, tak apalah mainlah dah hang kenal lagu mana, tak apalah mainlah main duduk depan ni. Mai ayah nak tanya saya. Budak tu bermain dengan pakai seluar jeans dengan apa baju cap tengkorak apa semua duduk depan. Pakcik ada lighter pakcik. Oh minta lighter kat pakcik pula. Subhanallah. Tuan-tuan saya mat. Pak tu kaki merokok kata apa? Budak ni gay aku ni, cantik lah. Alah saya mat. Semua dia tengok tu. Tengok Nudahi 20 duduk atas meja. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu, sembang lah. Berkenan kat anak pakcik lah. Betulah, kami jumpa aku Facebook itu ni. Bukan, jumpa kat PUBG. Dia main game sama-sama, jumpa kat situ ni. Kira kami kenal lah. Tak apalah. Ni pakcik nak tanya satu soalan lah. Nama tak tanya lagi ni? Pakcik nak tanya satu soalan. Semayang cukup tak?
Cukup tak? Sehari 5 waktu sembahyang cukup tak? Dia kata cukup. Cukup tak apa? Ni. Dia kata tengok keadaan lah pakcik. Tengok keadaan lah. Kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak. Kadang tak apalah. Balik dulu. Ataupun tuan test dia. Buat pergi musafir. Buat musafir. Dia minggu depan pakcik nak pergi Kuala Lumpur. Rasa macam tak ada siapa nak buat kereta je. Ikut pakcik lah. Kita tolong buat kereta siap pakcik pergi Kuala Lumpur. Kita saya minta maaf pakcik. Saya kerja hari tu. Kerja tak apa. Ada calon lain seorang lagi. Tak apa. Saya minta cuti. Orang kata nak kenal seorang musafir dengan dia. Nak kenal orang tu lagu mana musafir dengan dia. Sampai ke atas highway tu. Tu abang kat dia. Lagi kita sampai ke R&R tu sekejap ni. Kita buat jamak kat situ lah. Dia pun jamak lah pakcik lah. Jamak lah. Jamak lah pakcik lah. Jamak. Bukan kena tunggu menikah dulu ke baru jamak pakcik weh. Tu jimak bodoh. Mau jamak dengan jimak tak kena tu berhenti di belah mak dah balik. Aduh subhanallah. Imam Hasan Al-Basri bila seorang pi berjumpa dengan dia, tanya, aku ada anak perempuan dan aku ada anak saudara perempuan. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah calon suami yang paling baik untuk anak perempuan aku dan anak perempuan, anak saudara perempuan aku? Kata Imam Hasan Al-Basri, carilah orang yang bertakwa, lelaki yang bertakwa. Nescaya dia akan membawa anak kamu dan anak saudara perempuan kamu ke syurga. Jangan cari yang tidak bertakwa. Tidak takwa ni maksud tak takut Allah. Tak maksudlah tak semayang apa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nescaya dia akan membawa anak perempuan kamu dan anak saudara perempuan kamu ke neraka. Kalau amanah dia dengan Allah pun dia tak boleh nak jaga. Amanah Allah bagi nikmat kat dia, Allah bagi dia makan, Allah bagi dia mata, Allah bagi dia telinga, Allah bagi dia nampak, Allah bagi dia dengar, Allah bagi kereta dia, Allah bagi hidup dia, Allah bagi macam-macam kat dia. Allah suruh dia semayang pun dia tak boleh nak buat. Kita bagi anak kita, dia boleh jaga anak kita. Faham tak ni? Kita takat bagi anak kita kat dia je. Allah bagi semua kat dia. Pun dia tak boleh nak amanah dengan Allah. Tu nak harap dia amanah dengan kita. Dia pelingkuk anak kita lagi ada tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Dia perkenal kita tak tahu lah. Semayang cukup Pak Long. InsyaAllah Pak Long. Orang semayang 5 waktu Pak Long. Saya 6 waktu saya semayang Pak Long. Dia punya abang kita. Sallallahu alaihi wasallam. Esok tu ayah dia punya seronok dapat menantu rajin semayang ni. Tunggu waktu subuh nak semayang jemaah dengan menantu dia tu. Tunggu depan pintu pagi tu. Bangkit awal bukan main, tunggu. Pak Long tunggu. Kira pegang tasbih tu depan pintu bilik anak dia tu. Subhanallah. Tunggu menantu bangkit. Sampai pukul 6.30 tak bangkit lagi. Kat pukul 7 tak bangkit lagi. Dia kata tak apalah, kod malam pertama ni bagi can lah. Kod bangkit lambat sikit. Betul? Elok pukul 7 baru bangkit. Kira bangkit tu ni sejadah duduk atas bawah. Jadah tabur ni. Dia kata kemas menantu aku ni, subhanallah. Siap tanya ayah, kiblat kat mana? Allah, teriak dah orang tu. Allah, ya Allah, betul lah, betul dah pilihan ni. Kiblat kat sini anakku. Dia pun tak. Kau ni ayah lah, kau ni ayah. As-salli fardhu maghribi. Bunyi kemas. Subuh. Silap weh. As-salli fardhu subhi. Lelat. Allahu Akbar. Baca senyap tak apalah, kok dia malu baca pelan-pelan tak apa. Rakaat pertama cantik. Saya bangkit rakaat kedua. Bangkit rakaat kedua pula cantik, duduk tahiyat. Tahu-tahu bangkit rakaat ketiga. Dia kata, anak aku menantu aku ni silap kot ni. Tak apalah, sekali aku tegur dia. Kok dia terlupa rakaat ke apa. Elok bangkit bagi salam rakaat ketiga. Lepas tu mentua dia tanya lah. Semayang 3 rakaat, ayah nampak tadi silap kot. Apa ayah? 3 rakaat. 3 rakaat. Loh, saya ingat cukup dah 4. Elok. Tuan nak cerita. Jadi subhanallah. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, nak cerita
Antara tanda orang yang hati dia mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah dia dah tak rasa bimbang, tak rasa takut dengan azab yang menantinya bila dia meninggalkan sembahyang. Dia mati. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, tanda hati mati, dia berasa tenang walaupun setiap hari buat dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, yakni demikian. Sebenarnya segala dosa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Bila kita buat dosa, hati tadi ni jernih elok ni, jernih. Hati hidup tadi ni, hati sihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati sihat elok ni mula buat dosa, hati mula sakit. Waktu dia buat dosa, ketika hati dia hidup, hati dia elok, dia berasa dosa tu, berasa getak dosa tu. Rasa takut, rasa ni aku salah buat ni, rasa gelisah tu, duduk sehari tu duduk muram aja, nampak tu tak tenang. Pasal apa ni? Aku ada silap buat lah korang ni. Tu. Tapi dia lajak buat lagi, bawa pada hati dia sakit. Waktu hati dia sakit, bila dia buat dosa ni, berasa lagi getak dosa tu. Rasa lagi takut dosa tu. Tapi rasa tu tak sama dah macam waktu hati dia bersih dia. Dia cenderung nak buat lagi. Dia rasa okey nak buat lagi. Dia takut nak buat, tapi dia buat lagi. Dia rasa tak seronok, tapi dia buat lagi. Mai tang hati mati, tak rasa apa dah. Allahumma salli alaihi wasallam. Buat dosa tak berasa apa dah. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tengok orang-orang yang tak pakai tudung. Kita buat peru ni tuan-tuan. Tapi rasa macam ramai ada budak-budak tak pakai tudung kat ni rasa. Kalau mai kukuk kampung, kalau ada orang perempuan tak pakai tudung tu rasa macam pelik. Bukan sekat kita kata kat dia dengan mak dia, kenapa orang tua ni tak ajak anak pakai elok sikit. Ada buat peru ni perempuan pakai skirt pendek tak? Orang Melayu lah, orang Islam ada tak pakai skirt pendek tu? Abah hampa main masjid. Apa ni? Abah tu. Tengok. Pergi ikut pekan duduk kat Kuala Lumpur tu. Tak ada apa dah tuan-tuan. Pakai seluar pendek, sependek-pendeknya. Saya pergi program dekat pagi-pagi dekat TV Hijrah tu. Habis-habis tu pergi singgah, pergi makan, pergi breakfast makan macam ni. Depan saya tu, saya ingat orang Cina ke orang putih ke apa, rambut merah. Orang cakap Melayu, orang Melayu rupanya. Saya you ni macam mana? Orang Melayu rupanya. Pakai seluar pendek, subhanallah. Aku pakai kopiah. Rasa macam nak letak kopiah tu kat tepi Zat. Tak tengok. Orang dah tak heran. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, dosa tak? Bukan zakat dia tak pakai tudung dosa. Kita tengok pun dia dosa. Tapi dia berasa berdosa tak? Kalau dia berasa berdosa, dia tak pakai lagu tu, tuan-tuan. Betul tak? Tak apa nak cerita orang susah. Tuan-tuan tengok bola tu, nampak paha orang lelaki-lelaki. Tuan-tuan rasa berdosa tak? Okey, saya nak tanya balik lah. Betul balik soalan tu. Tuan-tuan tengok paha orang lelaki-lelaki pakai seluar pendek tu, nampak paha dia tu. Tuan-tuan tengok paha dia tu. Berdosa tak tuan-tuan? Macam tak apa nak berani hangguk je nampak gaya dia. Dosa tak? Dia buka aurat dia, dosa. Kita tengok aurat orang, dosa. Kita duduk tengok bola tu, nampak paha orang, tuan-tuan. Rasa berdosa tak? Rasa tak dosa? Tuan-tuan tengok orang baca berita, perempuan tak pakai tudung. Sekitar pembentangan belanjawan pada petang tadi, kita dengar kan. Tengok macam mana.
Dia duk cerita tentang belanjawan, duk cerita tentang apa COVID-19 ke apa semua. Dia tak pakai tudung. Tuan-tuan duk tengok muka dia, tu tengok rambut dia. Dia tak pakai tudung tu berdosa dah. Tuan-tuan yang tengok rambut dia tu, dosa ataupun dosa kedak ni. Apa faham tak aku tanya apa ni? Apa macam tak berani nak jawab yang nampak gaya ni? Dosa tak? Dosa. Berasa tak dosa tu? Artinya tu. Rasa tak dosa tu? Tak rasa dah. Kita tak rasa dah. Tak rasa dah. Tapi dosa tak? Dosa. Ada orang yang dia buat bukan setakat tengok rambut orang, tengok paha orang. Dia buat dosa yang besar-besar pun dia tak rasa apa dah. Dia tak rasa apa dah. Zina tak rasa apa. Minum arak tak rasa apa. Allahumma salli ala Muhammad. Kekal duk buat dalam maksiat. Duk buat benda maksiat, dia tak berasa apa dah. Dia tak rasa macam mana kita tak rasa bila kita tengok orang duk baca berita tu. Macam tu, tak ada rasa apa. Tu tanda hati mati. Faham tak ni? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sebut, "Man ra'a minkum munkaran faghayir biyadihi." Bila kamu nampak mungkar di depan kamu, maka cegah dia dengan tangan. Cegah dengan tangan ni maksud guna kuasa yang ada pada kamu. Guna tangan kamu pergi sekat tu. Halang dia jangan dia buat maksiat. Apa-apa benda yang kita boleh buat, tahan dia. Halang dia jangan buat maksiat. Fa'illam istata' fabilisanih. Kalau kamu tak mampu, fa'illam tastata' fabilisanih, kamu pi tegak dia dengan lisan. Pi nasihat dia. Guna lisan ni dua cara. Satu pi dekat dia, satu lagi pi dekat orang yang boleh menyelesaikan dia. Pi dekat polis ke tolong selesai, pi dekat pejabat agama kan boleh tolong selesai, pi dekat JKK kan tolong selesai. Apa-apa jalan lah. Guna lisan kita untuk pi selesaikan masalah. Fa illam stata' fa biqalbih. Kalau tak mampu juga dengan hati. Fa inna adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Lemah-lemah iman ni apa? Bila tengok maksiat di depan mata kita, hati kita rasa tak seronok. Kata sahabat ni, apabila kamu melihat maksiat di depan mata kamu, tetapi hati kamu sudah tidak berasa apa lagi, ketahuilah iman sudah tidak ada dalam hati kamu. Faham? Sebab selemah iman apa? Hati dia rasa tak puas hati. Dia tengok orang maksiat, hati dia sakit. Dia tengok orang maksiat, dia gelisahlah hati dia. Pernah tak tuan-tuan tengok maksiat depan mata, hati tuan-tuan tak rasa apa? Allahumma salli alaihi wasallam. Macam hari tu, bila Allahumma salli buat konsert dekat TV ke apa. Bukan isu SOP. Tak ada orang pun kadang-kadang. Duduk macam kita lah, penjarakan sosial. Isunya masih nak buat konsert lagi dalam keadaan kita menghormati yang itulah kan. Isu ada orang tak tutup aurat yang ada apa semua. Apa kita rasa? Tapi ada apa? Langsung tak rasa apa nanti. Takut iman pergi mana? Tak faham tak ni? Ada orang maksiat, tak rasa apa. Saya syukur kat tuan-tuan. Kita dalam keadaan ni, tuan-tuan tahu tak? Ada beberapa benda kelebihan yang kita dapat, yang kita tak dapat sebelum ni. Ada kurang, ada lebih lah. Tuan-tuan, satu saya nak abang, kita tak tutup masjid tuan, masjid buka. Cuma orang tak main je. Bukan isu tak rapat, tak rapat. Cerita dua lah tuan-tuan. Tuan-tuan main semayang, tu imam mayang kat sini. Ada 2-3 orang main kat sini. Tuan-tuan sampai lambat, ambil wuduk. Tu imam duduk tahiyat akhir dah. Tuan-tuan, saya kalau lajak main tahun ni, habis tu imam dah habis mayang. Lepas tu tuan-tuan mayang kat ujung, kat pintu tu, ataupun pintu tu, mayang tu, kat ujung tu. Angkat takbir, Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir sama dengan tu imam. Saya nak tanya, sah tak jemaah tu? Dia dapat sah tak semayang tu? Sah. Dia dapat tak pahala jemaah tu? Dapat tak? Dapat. Yang tak dapat pahala, saf. Dia faham tak ni? Dapat? Dapat. Allahumma salli alaihi wasallam. Nabi suruh kita rapatkan saf. Betul. Nabi juga suruh kita berhati-hati bila ada wabak. Bertembung di antara dua-dua benda pun Nabi suruh. Rapat saf pun Nabi suruh.
Kalau ada wabak, ada penyakit-penyakit, larilah kamu daripada seperti mana kamu lari daripada singa. Nabi suruh. Sebab Nabi suruh kita jaga badan kita ni. Maka menjaga tubuh badan kita mudarat pun disuruh Nabi SAW. Merapatkan soh pun disuruh oleh Nabi SAW. Lepas itu nak buat macam mana? Ambil apa yang penting pada waktu tu. Ulama kata apa? Bagi renggang sikit. Tak apa, renggang biasa. Merapatkan soh itu hukum dia sunat. Berkeli sama orang Islam tu hukum dia haram. Maksud macam mana? Tapi masjid buka tak? Buka. Siapa kata masjid tak buka? Ni masjid Gua Baru. Buka aja tiap hari. Hampa yang tak main. Marah dalam Facebook. Lihat ni. Main lah. Salih ala main semayang. Tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina. Nah. Nak cerita apa yang pergi tu lah? Cerita hati. Dia apa? Cerita orang yang duduk melakukan dosa. Allah masih anda. Maka subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita apa yang biang tu? Tak apalah, tutuplah cerita dia tu. Masuk yang ketiga. Allah masih anda. Yang ketiga, tanda hati mati. Apa tanda hati mati ni? Yang ketiga tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia mula menjauhkan diri dia daripada Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina. Dia mula menjauhkan diri dia daripada Al-Quran. Dia dah tak ada masa yang dia nak peruntuk untuk baca Quran. Tak ada masa untuk dia tengok Quran, tadabbur Al-Quran. Dia duk sibukkan diri dia dengan buat macam-macam perkara yang dia anggap lebih baik, dan bila dia baca Quran dia rasa dia buang masa. Allah berfirman, afala tadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka kenapakah mereka tidak mahu memerhatikan Al-Quran? Bahkan hati mereka sebenarnya telah terkunci. Rupa-rupanya orang yang tak mau baca faham Al-Quran ni, rupa-rupanya hati dia kunci, Allah kunci dah. Dan Ustaz Samad, yang ni tuan-tuan tolong perbetul elok-elok. Saya selalu pesan baca Quran. Ambil berapa minit sehari untuk cuba faham Quran. Tuan-tuan nak mati lagu mana Quran tak faham ni? Takkan Allah turun Quran tu saja kat kita untuk kita tengok je? Tak pernah kan nak usaha apa yang Allah nak cerita dalam Quran, nak faham apa yang Allah nak cerita dalam Quran tu. Usahalah sikit nak bagi faham Quran. Saya duduk paksa diri saya. Tiap-tiap hari pukul 6.30 pagi mesti baca tafsir Quran. Saya bukan, cara dia tahu mana? Buat bagi ramai-ramai tengok. Pagi-pagi 6.30 pagi, tepat 6.30 pagi tu, tak handphone, tak apa semua, set live. Usratuna nama program saya tu. Salih ala sayyidina. Lepas tu ajak ramai-ramai orang baca istighfar sama-sama 100 kali, selawat sama-sama, baca doa sama-sama. Lepas tu baca Quran sama-sama, tadabbur Al-Quran. Kalau saya buat seorang-seorang, pakai tak buat lah. Tapi duk fikir, sehari orang tunggu, sehari orang nak dengar, sehari orang nak baca sama-sama. Macam. Tuan-tuan, nak bagi juga Quran ni walau satu ayat sehari, nak cuba faham apa yang Allah nak sampaikan dalam Quran. Dan kita takkan mampu untuk faham Al-Quran kalau tak ada ulama tolong cerita kat kita apa yang Allah nak sampaikan Quran. Dia panggil ulama mufassirin, ulama pentafsir Al-Quran yang menyusun kitab-kitab tafsir. Tuan-tuan, cubalah tiap-tiap hari untuk faham. Kalau sampai hati tak mau langsung dengan Quran, tak sedap langsung dengan Quran, kalau dia baca Quran dia rasa macam dia buang masa, takut hati kita dah mati. Faham ni? Orang yang hati sakit ni, hati dia dalam tempoh sakit tu, dia nak baca lagi, dia nak baca lagi, dia nak baca. Dia usahakan nak baca. Nanti dia penat nak baca. Dia baca-baca lagi, dia kelang kabut nak berhenti. Tu tanda tu hati tu dia tak seronok dengan Quran, tanda hati sakit. Tapi kalau sampai hati mati, tak mau dah. Quran tak mau tengok dah. Salih ala sayyidina Muhammad. Quran tak mau baca dah. Nak tadabbur Quran dia tak boleh dengar lah.
Tak boleh dah. Itu tanda hati mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat tuan-tuan, daripada 7 nak berhenti ke 4 ya. Sampai waktu nak berhenti dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanda hati mati ni tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati dia cepat sangka buruk dengan orang lain. Allahu Rabbi. Hidup dia nak cari sangka buruk je. Suka cari salah orang. Yang ni tak kena. Ni hang lah. Yang tu dia saja nak buat lagu tu lah. Ni dia sangka buruk. Tuan-tuan, tips tuan-tuan nak tenang hati ni, tuan-tuan belajar sangka baik dengan orang. Hati tuan-tuan akan jadi senang. Orang mail lah. Sebab tu ulama kata apa? Han nak jumpa satu sangka buruk dengan orang, cari 70 lah sangka baik kat dia. Ni macam ceramah kita malam ni. Kan? Haji tu tiap-tiap hari dia duduk main. Malam ni dia tak main. Kita tengok ni. Haji ni tak main. Boleh tak sangka buruk dengan dia? Dia ni mesti malam ni gegar baganza apa dia tengok. Oh ni gegar baganza tuan. Betul ke tak? Agak-agak saya. Betul ke tuan-tuan? Malam ni musmir ke apa dia berkata. Tuan-tuan Syaimat. Saya kata Haji ni memang gegar baganza malam ni tak main kuliah. Sangka buruk. Sebelum nak sampai sangka buruk tu, tuan-tuan boleh tuan-tuan cari 70 sangka baik kat dia, baru letak sangka buruk tu kat dia. Nombor 1, sakit perut kot. Nombor 2, tak sihat kot. Nombor 3, anak beranak main rumah kot. Nombor 4, dia pergi masjid lain kot, Ustaz Kazim pun dah kat almah. Nombor 5, apa tuan-tuan senarai cari sampai 70 tu. Tak jumpa 70 tu, baru letak dekat dia punya sangka buruk. Tapi tak ada 5 tak sihat nak kenal pun tak jumpa dah. Tak tahu dah nak cari sangka baik lagi dah. Maksud dia, ada tak ruang untuk kita sangka buruk dengan orang? Tak ada orang kan? Allahumma salli ala sayyidina. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ithmun wala tajassasu wala yaqtabid Allahumma salli yaqtabid ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang beriman, sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah perangai sangka buruk, kerana sangka buruk itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu duduk cari salah orang lain, sampai ayat tu, sampai Allah cerita makan daging kamu saudara kamu sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Mana orang yang hati mati ni tuan-tuan, cepat sangka buruk kat orang. Cepat sangka buruk kat orang. Maka tuan-tuan, itulah dia antara. Ada lagi yang lain. Tak suka dengar nasihat, tak takut mati dan azab kubur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lagi apa ni? Tak suka, tak ada masa untuk fikirkan perkara-perkara agama, sibuk dengan urusan dunia dah saja. Ni dia antara tanda-tanda hati kita telah mati. Ya, mudah-mudahan yang kita doakan kepada Allah agar Allah sentiasa menghidupkan hati kita ni dengan hati yang sejahtera, hati yang sentiasa hidup dan sentiasa jernih. Dan kita doa pada Allah agar Allah jauhkan hati kita ni daripada hati yang sakit, apatah lagi hati yang mati, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat yang sebaiknya untuk kita. Saya ucap terima kasih pada pihak masjid yang sudi untuk menganjurkan program kita pada malam ni, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain masa dan ketika. Dan tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya izinkan saya untuk buat satu pengumuman kan. Saya semak dekat luar sana. Saya ada madrasah saya dekat Bandar Baru Kedah tu. Madrasah saya ni, saya buat pengajian umumi, pengajian tahfiz, pengajian pratahfiz sebagainya secara percuma. Jadi kami tak kenakan duit, tak kenakan yuran. Jadi untuk tu saya memerlukan kepada dana bulanan sebanyak lebih kurang 30,000 untuk overhead bulanan madrasah saya tu. Jadi saya tak buat tabung dan saya tak harap tuan-tuan bagi wakaf dekat saya, bagi sumbangan ke apa, saya tak mau yang tu. Cuma saya nak tuan-tuan, kami nak cuba untuk survive
dengan kami buat ekonomi kami sendiri. Dia duk harap orang duk bagi wakaf tak mau dah. Duk harap nanti kami nak buat ekonomi kami. Dia orang beli produk apa semua, dia akan generate ekonomi kami baliklah. Jadi kat luar sana tu kita buat jualan susu kambing kita. Susu kambing kita yang kita campur dengan beras perang, campur dengan ginkgo biloba, campur dengan kurma sebagainya. Campur dengan beras perang, kurma, ginkgo biloba. Susu Faiz. Nama dia susu Faiz. Sesuai daripada umur 2 tahun sampai orang tua-tua. Saya duk buat tu sebenarnya, formulate saya sendiri duk minum susu tu. Duk pergi berjalan, travel sana, kadang tak sempat minum, yang tu lah saya minum bagi kenyang perut. Lepas tu tak beras perang tu bagi kenyang sikit. Lepas tu beras perang ni pula dia bantu, dia bagi hilang bau susu tu. Bau hameh susu kambing tu dia hilang pasal ada beras perang. Lepas tu kurma tu ganti gula. Sebab saya pun duk jaga diet juga, tak mau gemuk. Malah tak mau gula-gula semua, tak mau. Jadi orang cik manis pun boleh tumpah minum sekali pasal dia tak ada gula kat dalam tu. Tuan-tuan bancuh dalam cawan, jangan bancuh dalam gelas. Dalam cawan dia, saiz dia cawan je saiz dia. Dalam tu ada 15 sachet, tuan-tuan boleh minum tiap-tiap hari, pagi-pagi lepas waktu pagi breakfast, malam-malam nak tidur tuan-tuan boleh minum. Insya-Allah baik, sangat baik ni untuk tubuh badan kita. Tuan-tuan boleh dapatkan kat luar sana. Projek dana Kompleks Islam Darul Faizin, tuan-tuan beli, tuan-tuan niat untuk sumbang kepada madrasah insya-Allah. Yang maju kat kita ni Salih Al Sumat Alim, dia ejen kita dekat sini. Jadi kalau nak dapat nombor telefon apa, nak beli lagi apa ambil nombor telefon dia, nanti boleh beli email hantar ke apa sebagainya, bincang dengan dia lah insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Terima kasih kepada pihak masjid, terima kasih kepada tuan-tuan semua beri perhatian. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.